Okey, kita mula dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Cik Osman. Hari ini kita terus mulakan sesi yang seterusnya. Tapi kali ini kita buat kertas satu kan. Saya ada bagi satu modul buat kamu untuk kamu download dan siap dengan jawapan kat situ. Supaya kamu boleh tengok. Lepas ni mungkin saya akan bagi kebanyakannya modul saya untuk keseluruhan macam ni. Supaya kamu dapat tengok, kamu try buat. Dan kalau kamu ada sangkut, tak faham, kamu boleh terus WhatsApp saya dalam grup ataupun direct dengan saya. Saya akan tolong kamu untuk cuba nak fahamkan lagi lah. Soalan tu. Okay, ini kita tengok dulu contoh. Okay. Jom kita tengok. Kita start terus dengan topik persamaan kuadratik dulu. Topik ni walaupun kamu tengok biasa-biasa kan, antara topik yang memang wajib masuk dalam apa ni? Saya panggil dalam exam SPM lah. Exam MBA. Okay. Kalau dia lag sikit tu kamu kena Nombor satu, kalau kita tengok memang ada jawapan kat sini, tapi saya nak explain je macam mana kita nak fikir nak dapat. Contoh soalan ni diberi bahawa 3 dan M tambah 4 adalah punca. Jadi bila bagi punca, cara tulis biasanya saya akan tulis kat atas, saya tulis punca dulu. 3 dan M tambah 4, ini dia punya punca. Persamaan kuadratik dekat bawah, X kuasa 2 tambah N tolak 1, X tambah 6 sama dengan kosong. Dan kalau kamu jumpa soalan macam ni, tak kisahlah macam mana pun, ada punca, ada persamaan kuadratik. Kenapa saya gariskan 3 kat sini? Iaitu A, B, C. Dia dah susun. Kalau tak susun, kena susun lah. Yang ini macam biasa lah, saya ajar kau banyak kali. Formula kita hanyalah satu je. Sorba. Porca. Dia boleh pakai formula ni untuk semua soalan yang melibatkan ada punca dan ABC. Punca belah sini, ABC belah sini. Bila kita masukkan, kita akan dapat hasil tambah punca. Kita tambahlah M campur 4 tambah 3 jadi M tambah 7. Sama dengan negatif B. Negatif B maksudnya negatif N tolak 1 per dengan 1A, tak payah. Por maksudnya apa? Hasil darab. Hasil darab maksudnya kita akan dapat M tambah 4 darab dengan 3 sama dengan 6. Jadi kat sini kalau kamu tengok mana kita selesai dulu, kita akan selesaikan yang sebelah kanan dulu sebab ada satu unknown. Jadi kita akan dapat kat sini 6 bahagi 3, M tambah 4 sama dengan 2. M sama dengan 2 tolak 4 negatif 2. Macam tu. Okay. Kalau kamu tengok dia buat, dia macam tu terus je. Tapi kita ada benda yang kita kena fikirkan. Nak mula kat mana? MAT ni idea. Starting apa? Apa starting ni yang penting? Dah dapat macam ni, dah ada M, senanglah ceritanya. M negatif 2 campur 7 sama dengan saya masukkan negatif N tambah 1. Jadi akan dapat 5. Jadi N sama dengan 1 tolak 5 dapat negatif 4. Macam tu cerita dia. Macam mana nak starting? Ingat, starting ni simple je. Kalau ada punca, ada persamaan, biasanya melibatkan apa? Sorba, porca. Sorba, porca, settle. Boleh? Okay. Itu nombor 1. Nombor 2. Kamu saya baca, kamu boleh tengoklah jawapan. Kamu tengok jawapan, macam mana jadi kan? Okay. Nombor 2 kat situ, sama juga nampak. Diberi persamaan kuadratik, dia ada persamaan kuadratik kat situ. 2x kuasa 2 campur dengan mx tolak 5 sama dengan kosong. Biasanya soalan SPM dia dah susun cantik. Sebab markah dia 4, dia nak tahu bawah ni cerita dia. Yang ini terus saja kita boleh dapat terus kat sini A, B, C. Kita dapat A, B, C. Okay. Sekarang bawah dia bagi apa? Dengan keadaan M ialah pemalah, cari nilai M jika dia start jika satu pada punca-punca persamaan itu ialah 2. Satu punca. Bila dia bagi satu punca, maksudnya tadi 2 punca. Kalau 2 punca, kita pakai sorba porca. Kalau satu punca, kita tak pakai sorba porca. Kita direct satu punca. Kita pakai X is root. Maksudnya apa? X adalah sama dengan punca. Macam tu. Berapa punca dia ada?
salah satu punca ialah 2. Maksudnya terus kita ambil X sama dengan 2. Macam tu je. Settle masalah. Terus gantikan ke atas. Kita akan dapat 2 kuasa 2 campur 2M tolak 5 sama dengan 0. Sini akan dapat 8 campur 2M tolak 5 sama dengan 0. 8 tolak 5, 2M sama dengan negatif 3. M negatif 3/2. Ini kalau dibagi apa? Satu punca. Okay. Kemudian B pula. Muat kat sini, muat sikit ni. Hasil tambah punca sama itu. Terus hasil tambah apa? Baru boleh makan ni. Hasil tambah punca-punca. Hasil tambah punca-punca maksudnya sorba. Sorba. Formula dia. Okey. Hasil tambah punca-punca tu ialah negatif 4. Negatif 4. Maksudnya hasil tambah ni negatif 4. Macam tu. Negatif B ambil kat atas. Negatif M. A dia ambil 2. Negatif dengan negatif mati. 2 naik atas. Terus dapat. M sama dengan 8. Itu cerita dia. Macam mana? Kalau dia kata 2 punca, macam ni. Kalau 1 punca, macam ni cerita dia. Okey? Tengok. Salah. Dapat. Okey? Salah. Kertas saya ni besar. Terlampau besar. Pakai A3. Tak nampak. Tengok. Nombor 3. Nombor 3. Kalau kamu tengok, dia bagi apa kat sini. Diberi negatif 7 adalah 1 pada punca. Senang, nampak? Senang. 1 punca. Apa 1 punca? X sama dengan punca. Negatif 7 maksudnya X sama dengan negatif 7. Dah, siap. Masukkan saja. X campur K kuasa 2 sama dengan 16. X kita negatif 7 campur K kuasa 2 sama dengan 16. Punca bawa sebelah dia akan jadi K tolak 7. Saya terbalikkan sama dengan 16 punca kuasa 16 4 ataupun K tolak 7 sama dengan negatif 4. Apa 2? Punca pergi sebelah dia akan hasilkan 2 jawapan. Punca 2 jawapan. Yang pertama jawapan kita apa? Jawapan yang pertama adalah K sama dengan 11. Yang kedua K sama dengan 3. Siap. Cuma jawapan tak kisah. AdMath ni dia bukan pasal jawapan saja. Nak starting dia. Ni. Mula dia macam mana cerita. Kamu dapat mula yang bawah tu senang dia jalan terus. Itu kita panggil soalan kertas 1 macam ni lah. Dia jawapan kalau betul settle. Tapi nak mula tu kadang-kadang sangkut. Okay. Nombor 4. Bila kita tengok nombor 4 soalan dia. Diberi bahawa persamaan kuadratik. Ada soalan kuadratik dia bagi X tolak 5 sama dengan 4. Okay. Biasalah kalau macam ni kamu dapat kuadratik, kamu kena betulkan lah. Sebab kuadratik kita, formula kita kena ada ABC. Kan? Jadi bila kita expand kita akan dapat X kuasa 2 tolak 5X tolak 4 sama dengan 0. Dan dia memang suruh buat pun. Tu A tu. Dia bagi satu markah je soalan ni. Okay. B. Nyatakan hasil tambah punca bagi sama itu. Hasil tambah punca. Apa hasil tambah punca? SOR. Apa formula kita? Negatif B per A. Dia ulang ni formula tu. Tak payah kamu ambil kalkulator faktoran tu, tak payah. Terus saja. Dapat jawapan negatif 5. Dapat jawapan kita 5 habis. Itu kita panggil ni hasil tambah punca. Tentukan jenis punca. Jenis punca kita kena buat B kuasa 2 tolak 4AC. Itu jenis punca. Ada berapa jenis punca? Ada 3 jenis punca. Iaitu lebih besar pada 0 sama dengan 0 lebih kecil pada 0. Yang ni kamu tahu kan? Yang ni kita buat dulu. B kita berapa? Negatif 5 kuasa 2. Hati-hati negatif dalam kurungan. Kita letak. Tolak 4. A1 tak payah tulis. C negatif 4. Sama dengan 25 campur dengan 16. Okey. Kat sini kalau kamu tak nak kira dia pun tak apa. Sebab tak penting. Yang penting kita nak tahu dia positif atau negatif saja kan. Tapi tak apa. 41. Jadi dapat apa? Lebih besar daripada 0. Apa jawapan kita? Yang atas sekali. Iaitu
Dua punca nyata dan berbeza. Ini kita panggil dia jenis punca. Jenis punca. Okay. Yes, two different root. Okay. Cara ni. Boleh? Okay. Kita pergi terus. Cuma saya nak jumpa saya cerita. Antara tiga-tiga ni dia ada ekstra, dia ada seorang special. Dia lebih besar atau sama dengan kosong. Yang ini maksudnya mempunyai dua punca nyata. Dia tak bagi tahu sama atau berbeza. Dia kata ada punca je. Kalau yang ini apa? Berbeza. Ini berbeza. Ini sama. Ini tiada. Nampak? Jadi maksudnya dia combine dua ni. Boleh combine. Bila ayat tu bagi tahu dia mempunyai dua punca je. Dia tak bagi tahu sama atau berbeza, maksudnya kena ambil dua-dua. Macam ni cara tulis dia. Okey? Terus pergi nombor 4 dah. So, nombor 5. Masih lagi dalam kuadratik je, okey? Diberi bahawa persamaan kuadratik yang dia dah buat cantik-cantik dah. X kuasa 2 campur 8X campur 7 sama dengan kosong. Kita dah ada A, B, C, kita cantik. Okay. Mempunyai punca alfa dan beta. Ada dua punca. Bentukkan persamaan kuadratik dengan punca-punca. Jadi kalau benda ni dia ada dua bahagian. Untuk bentuk ada dua bahagian. Yang pertama, sorba porca. Untuk yang ni. Yang kedua untuk yang baru. Dia tak ada bar dah. Sebab dia tak ada ABC. Dengan for saja. Lepas tu formula. Kamu hafal ni senang je. X kuasa 2 tolak torek campur for. Kalau kamu pakai HDP pun tak ada masalah. Ini cerita dia. Kalau dia kata apa? Dia bagi satu punca, dia suruh bentukkan punca. Ini kena ingat. Dua bahagian. Okay? Maka 3 tak banyak warna pun. Isi je. SOR kita maksudnya apa? Alpha campur beta. Negatif B. Negatif 8/3. Ni alpha beta. C. 7/3. Mengisi je. Yang ini pula apa? Hasil tambah 3 alpha campur 3 beta. Kaitkan. Jadi faktor. 3 alpha campur beta. Masukkan alpha campur beta. 3 negatif 8/3. Potong. Yang tinggal negatif 8. Macam tu. 4 pula. Ni. Darab dua-dua ni. 3, 9 alpha beta. Ada? Yes. Dapat sama dengan 9 darab dengan 7/3. Potong. 3 darab 7 dapat 21. Boleh masuk ke bawah. Jawapan X kuasa 2 tolak. Jumpa dengan tolak akan jadi tambah 8X tambah 21 sama dengan kosong. Kamu kena ingat step dia. Dia bagi satu jenis, minta satu lagi. Ingat, potong 2, pecah 2 punca, sebelah sorba porca, sebelah sorpor saja. Settlekan. Siaplah cerita dia. Maka dia 3 je. Tengok jawapan dia. Dia buat sama lebih kurang. Cuma dia tak jelaskan ni apa. Kena ingat sama. Ni apa? Hasil tambah, hasil darab sama cerita dia. Cuma saya tulis formula dulu. Setiap kali kita tulis formula, kita akan ingat benda dia. Sebab benda ni kamu akan belajar lagi nanti dalam dekat universiti nanti. Benda yang sama. Kuadratik. Okay. Termasuk soalan melibatkan penyelesaian masalah pula. Okay. Nombor 6 kat sini. Rajah 25.1 menunjukkan pandangan hadapan bagi 4 keping kayu dengan lebar yang sama. Jumlah luas permukaan hadapan ke 4 kayu ialah 20
sentimeter kedua. Keempat-empat keping kayu itu digunakan untuk menghasilkan sebuah bingkai gambar berbentuk segi empat tepat seperti tunjukkan dalam rajah. Okay. Kira dia punya apa? Dia suruh kira apa? Kira hitung lebar dalam cm kepingan kayu tersebut. Kan? Lebar. Kan? Ini sebenarnya ni soalan ni simple tapi dia punya idea tu, kamu kena tengok dia punya, dia nak apa? Hitung lebar kepingan kayu tersebut. Okey. Jadi kita akan buat kat sini, saya akan potong ni. Sebab dia 13 tu, kan? Lebar dia tak tahu. Dia letak X. Letak X ni. Bila kita letak X, panjang kayu kecil ni dia akan jadi 8/2X. Nampak? Itu penting. Sama juga kat sini pun 8/2X. Okey. Jumlah luas permukaan keempat-empat kayu. Jumlah luas permukaan, kita ambil satu keping dulu yang atas tu. Jumlah luas sama dengan yang atas tu 13 kali X, ada 2 keping. 13X ada 2 keping. Okey. Yang kedua, campur dengan 8/2X kali dengan X. Sebab lebar dia X, kan? Okey. 8/2X kali dengan X. Pun ada 2 keping. Berapa jumlah dia luas dia? 20. Ini yang dapat kita punya kuadratik tu. Selesailah cerita dia. Nampak? Kita lukis kat gambar, potong. Expand, dapat cerita dia. Ini akan dapat 26X. Okey. Tambah dengan, ini saya susun bagi cantik dulu, bagi faham. 2X, 8/2X tolak 20 sama dengan kosong. Kita akan dapat situ 26X tambah dengan 16X tolak dengan 4X kuasa 2 tolak 20 sama dengan kosong. Jadikan dia kuadratik. Negatif 4X kuasa 2 campur dengan 3/42X tolak 20 sama dengan kosong. Nampak? Kan? Ambil calculator, factorize. Negatif 4 42 negatif 20 0.5 dengan 10. Okey. Kita akan dapat X sama dengan 0.5 atau X sama dengan 10. Kita tak ambil lah 10. Kenapa kita ambil 10? Macam mana? Panjang ni 13, lebar sampai 10 ni kecil je lebar dia. Jadi kita akan ambil X kita, lebar kita adalah yang logik. Kita tak ambil reject kan. Kita ambil 0.5 cm. Cerita dia kan. Okay. Faham kan? Ini soalan macam ni banyak juga masuk exam. Tapi tak tahulah cerita dia macam mana kali ni. Kan? Ini contoh cerita dia gunakan luas. Kan? Dia boleh jadi apa? Perimeter. Dia boleh jadi lilitan bulatan. Dia boleh jadi panjang sektor. Macam-macam boleh jadi. Sebab kuadratik boleh jadi benda tu. Pythagoras theorem. Semua boleh. Okey? 2017, nombor 7. Diberi bahawa satu daripada punca persamaan kuadratik adalah negatif pada satu lagi. Cari nilai bagi hasil darab punca. Dia 2 markah je. 2 markah je. Maksudnya apa? Kalau seorang tu alfa, seorang lagi negatif alfa. Itu kita panggil dia negatif satu lagi. Ada tak persamaan? Ada. X kuasa 2 campur P campur 3 X tolak P kuasa 2 sama dengan kosong. Kita ada A, B, C. Cantik. Jadi kita boleh buat apa? Sorba porca. Dan sorba porca. Tapi sebab soalan ni dia bagi tahu direct. Dia nak cari nilai bagi hasil darab. Yang ni je lah. Hasil darab dia. Jadi kita buat hasil darab kita apa? C per A. C per A. Kita ambil kat sini. Kita akan dapat
negatif P per 1. Negatif P kuasa 2. Okey. Itu dia punya hasil darab kita. Tengok kalau hasil tambah. Hasil tambah sini kita akan dapat, ni saya buat habiskan saja. Okey. Negatif B kenapa kosong? Bila kita tambah, benda ni akan jadi kosong. Jadi kita akan dapat kat sini P sama dengan negatif 3. Masuk sini. Jadi hasil darab kita 4 akan dapat negatif 3 kuasa 2. Dapat jawapan negatif 9. Kita gunakan cerita dia masih berkisar pada formula yang sama, iaitu Sorba Porca. Walaupun markah dia 2 je, tak banyak markah dia. Kan? Tapi ni A lah, ada B. Okey. Diberi bahawa persamaan kuadratik mx kuasa 2 tolak 5nx tambah 4m sama dengan 0. Kan? Ialah malah dua punca yang sama. Dua punca yang sama. Maksudnya apa? B kuasa 2 tolak 4ac sama dengan 0. Soalan nak apa? Cari nisbah M nisbah N. Bila dia bagi benda ni, yang kamu kena cari adalah M per N. Yang ni tujuan dia. Kita tak boleh carilah M, siapa N siapa. Kita nak nisbah maksudnya M per N. Itu tujuan. Jangan silap Kalau pergi cari juga M dulu, N, tak dapat cerita dia. Terus kita ambil B kuasa 2, kita dapat kat situ negatif 5N kuasa 2. Kemudian tolak 4. A kita M, C kita 4M sama dengan 0. Okay, sini saya akan dapat 25N kuasa 2 tolak 16M kuasa 2 sama dengan 0. Saya nak apa? M per N, jadi saya kena asingkan dia orang. 25N kuasa 2 sama dengan 16M kuasa 2. Kita nak M atas, N bawah. Jadi saya akan cross per 16 sama dengan M kuasa 2 per N kuasa 2. Jadi kalau kita puncakan semua, maka kita dapatlah M per N dapat 5 per 4. Tapi jangan jawab macam ni, salah lagi. Belum habis. Soalan ni bukan minta per. Memang nak dapatkan per. Soalan ni minta nisbah. M nisbah N adalah 5 nisbah 4. Jadi kena ingat kalau dia minta nisbah, maksudnya kamu kena cari pecahan dia. Pecahan dia boleh tukar kepada nisbah. Okay. Next. So, nombor 8. Persamaan kuadratik M mempunyai dua punca sama. Yang ni senanglah cerita dia, jenis punca ni. Okey. Jadi mx kuasa 2 tambah 1 campur 2m x tambah m tolak 1 sama dengan 0. Dua punca sama, b kuasa 2 tolak 4ac sama dengan 0. Masukkan saja. 1 tambah 2M kuasa 2 tolak 4. A kita M, C, M tolak 1 sama dengan 0. Kembangkan 1 campur dengan 4M campur dengan 4M kuasa 2 tolak 4M kuasa 2 campur dengan 4M sama dengan 0. Mati. Yang tinggal adalah 8M campur 1 sama dengan 0. M sama dengan negatif 1 per 8. Ini antara jenis punca yang paling senang adalah, kita panggil dia yang ni lah. Apa nama dia? Dua punca sama. Okay? Jadi kamu kena ingat contoh. Kalau dia bagi dua punca sama, biasanya dia akan tanya nilai. Kalau dia minta dua punca beza ataupun tiada punca, dua-dua ni dia tak akan minta, dia tak boleh minta nilai. Yang ni dia minta julat. Kita dapat cap. Okay. Nombor 9.
Persamaan kuadratik X tolak 4 sama dengan H tolak 2K. Jadi betulkan kuadratik ni. X kuasa 2 tolak 4X campur 2K tolak H sama dengan kosong. ABC. Dapat ABC dia. Okay. Mempunyai dua punca yang sama. Sama cerita dia. Dua punca yang sama. 2011, 2012. Nampak? Soalan tahun berderet. Soalan benda yang sama dia tanya. Idea yang sama. Nampak? Jadi B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Jadi B kita negatif 4 kuasa 2 tolak 4A1 tak payah. C 2K tolak H sama dengan kosong. Di sini akan dapat 16 tolak 8K campur 4H. Soalan nak apa? Ungkapkan H. Jadi 4H sama dengan 8K tolak 16 per 4 kecilkan 2K tolak 4. Okay. 3 markah. Jadi tak semestinya kalau kamu, ini saya tak bagi yang 2019 tak ada. Sini saya buat sampai 2017 je. Okay. Kamu kalau boleh dapatkan yang 2019, elok juga. Tak semestinya tak keluar. Tengok. Mungkin kena tengok juga sekurang-kurangnya. Okay. Diberi persamaan kuadratik tidak mempunyai punca. Tidak mempunyai punca kena jaga-jaga dekat ketaksamaan saja. Itu kat sini. A dia dah ada siap-siap dah susun. A sama dengan 1 tolak A. B sama dengan negatif 2. C dapat 5. B kuasa 2 tolak 4AC tiada punca lebih kecil pada kosong. B kuasa 2 4 tolak 4 1 tolak A. C kita 5 lebih kecil pada kosong. Okay. Yang ni kamu boleh pindahkan tanah expand pun tak apa. Contoh saya buat 4 tolak 20 dulu. 1 tolak A lebih kecil pada kosong kat sini. Kemudian saya akan 4 saya akan pindah dulu. 20 campur 20A negatif 4. Kemudian 20A lebih kecil pada 24 16. Jadi A lebih kecil pada 16 per 24 per 5. Sama jalan kerja dia. Macam dia bagi. Tak ada masalah. Okey. Senanglah kalau masuk macam ni senang. Kita masuk topik seterusnya. Fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik kalau dia bagi macam ni senang. Yang susah je fungsi kuadratik kalau dia melibatkan lakaran graf. Okey. Sekejap. Kalau kamu tengok graf kat sini, dia ada bagi persamaan kat situ. Fx sama dengan X tolak 3 kuasa 2 tolak 25. Okay. Yang ini adalah paksi simetri. Yang ini adalah minimum. Nilai minimum. Minimum value. Nilai minimum dia. Okay. Combine dua-dua ni, dia akan hasilkan satu koordinat. X keluar akan jadi 3. Ini ambil terus sebab dia dua kurungan. Dua-dua ni kita panggil dia titik minimum. Itu jawapan kita tu A. Macam ni. Okay. B. Persamaan paksi simetri dah ada. Cuma dia nak persamaan. Kita kena jelaskan letak X sama dengan 3. Macam tu. Julat nilai X apabila Fx adalah negatif. Julat nilai X apabila Fx adalah negatif. Okay. C ni kita buat macam tu. Fx lebih kecil pada kosong. Tengok graf itu. Negatif 2, 8. Mana Fx? Fx ni Y. Y lebih kecil dari kosong. Lorek bawah. Dapatlah jawapan kita apa? Kat sini. X berada di antara negatif 2 dengan 8. Dia markah dia satu-satu je. Tak banyak. Fungsi kuadratik. Okay. Yang ini pun akan tolong. Sebab saya kata, topik yang kita bincangkan ni walaupun simple, fungsi kuadratik, dia indeks log sikit, dia 20 markah, dia boleh pergi, dia akan tolong kamu banyak, ubah markah kamu kau-kau. Dua topik ni je. Okay, tengok graf ni, nombor 2.
Dia bagi graf lagi. Fx sama dengan X tambah 3 kuasa 2 campur 2K tolak 6. Okay. Kat sini kamu akan nampak. Sama macam tadi cerita dia. Siapa ni? Persamaan paksi simetri. X sama dengan negatif 3. Yang ini ambil terus kat luar. Minimum. 2K tolak 6. Tengok dekat gambar. Minimum kita dia ada bagi. Negatif 4. Oh, bukan negatif, sorry. Nampak macam negatif pula. Positif. Tapi saya pasang kosong kat sini. Jadi kat sini kamu nampak. Kamu dah boleh dapat nilai K. Walaupun dia tak tanya pun. Tanya nilai. Oh, dia ada. Ada dekat B. Saya tak pasang pula. Boleh cari tu sini. Dia akan dapat 2K sama dengan 10. K dapat 5. Okay. Dah siap lah. Cuma jawapan kita macam mana? Tulis tengok. Takkan nak biar macam ni. Kita tulis cantik lah sikit. A X sama dengan negatif 3, B, K sama dengan 5. Jangan kerja ambil sini. Macam tu. Kertas satu dia boleh buat macam ni. Tak ada masalah. Okey. Masih benda yang sama. Sebelah. Nombor 3 sama juga persamaan dia. Tengok persamaan dia. Fx sama dengan negatif X tolak 2 kuasa 2 campur 3K. Kat sini sama. Yang ini apa? Paksi simetri. X sama dengan 2. Ini dia punya nilai minimum. Maksimum. Kalau macam ni. Maksimum. 3K. Sama kan? Koordinat dia akan dapat 3K. Samakan dengan apa dia bagi. Apa dia bagi? Dia bagi kat situ. Koordinat dia adalah H12. Dah. Jadi kita samakan. Oleh sebab itu kita akan dapat H sama dengan 2 dan 3K sama dengan 12. K dapat 4. Selesai. Okay. Soalan dia. Cari nilai untuk P. P adalah pintasan Y. Okay. Nilai P. Apa koordinat P ke situ? P adalah pintasan Y. Jadi koordinat dia kosong P. Jadi kita gantikan kosong dan gantikan P. Dapat jawapan kita. Y kita P sama dengan negatif kosong tolak 2 kuasa 2. Belakang kita tadi 3K adalah 12. Tentu je. Dapat jawapan kita terus ini. Negatif ini 4 campur 12 dapat jawapan 8. Itu cerita dia. Okay. Untuk lakaran graf memang benda-benda ni pakai. Kalau ada soalan lakaran graf. Nombor 4. Dengan menggunakan tiba-tiba dengan menggunakan mana baca ni? Graf fungsi kuadratik Fx sama dengan Px kuasa 2 tolak 8x campur Q. Okay. Dengan keadaan P mempunyai satu titik maksimum. Apa maksud titik maksimum? Maksimum maksudnya macam tu graf dia. Jadi P kita ni adalah bersifat apa? Negatif. P kita tu negatif sebab P adalah A. Sifat. Point yang dia bagi tu maksimum. Ayat dia maksimum tu bagi benda ni kat kita. Yang ni yang terlepas pandang maksudnya. Okay. Soalan dia kata, nyatakan nilai P jika P berada di antara negatif 2 dan 2. Kat sini kalau dia bagi macam tu, maksudnya siapa P? P kita boleh jadi calon-calonnya mungkin negatif 1, 0 atau 1. Okay. Tapi apa kita buat? Kita dah tahu. P kita mesti negatif. Jawapan kita apa? Tersambit. Oleh sebab itu, P sama dengan negatif 1. Itu cerita dia. Okay. B. Soalan B dia kata menggunakan jawapan GA. Okay. Cari nilai Q apabila graf itu menyentuh paksi X pada satu titik. Menyentuh paksi X pada satu titik apa? Balik, sorry. Menyentuh. Ini. Kita dia B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan 0. Boleh pakai. Itu kita panggil dia menyentuh paksi X pada satu
titik. Kan? Dia suruh pakai nilai ni. Ini masuklah cerita dia. Jadi siapa B kita? Negatif 8. Tolak 4. A kita siapa? Negatif 1. C siapa? Q. Sama dengan kosong. Dapatlah cari nilai Q. Itu cerita dia macam tu. Yang dia bagi tahu. Jadi saya akan pindahkan dulu yang ini. 8 kuasa 2. 64 ke sebelah. Kita akan dapat sini 4Q sama dengan negatif 64. Jadi Q sama dengan negatif 64 per 4 dapat negatif 16. Cerita dia kena tahu, kena faham cerita dia. Okey. Nombor 5. Oh, berat-berat. Kejap. Yang tadi tak banyak. Nombor 5, dia bagi satu fungsi kuadratik fx sama dengan x kuasa 2 campur 4x campur h. Okay. Dia kata ungkapkan dalam bentuk fx sama dengan x tambah m kuasa 2 tambah n. Ini ada banyak dalam kerja boleh buat tadi. Banyak cara boleh buat. Cuma saya akan ambil satu cara. Satu cara yang saya gunakan biasanya saya akan jadikan dia sebagai menggunakan teknik formula je. Teknik formula. Kadang-kadang teknik formula ni dia susah sikit. Kalau ikut ada unknown ni dia jadi susah. Okey. Tapi saya tunjuk juga. Kalau teknik formula maksudnya kita kena hafal yang pertama persamaan paksi simetri PPS. X sama dengan negatif B per 2A. Ini masukkan. Saya akan dapat kat situ ni kena hafal. Jadi X saya akan dapat negatif 4 per 2. Akan dapat negatif 2. Step pertama PPS. Step kedua, X ni kena masukkan dalam Y. Jadi kita kena buat contoh negatif 2. Saya kena pergi buatlah F negatif 2. Jadi negatif 2 kuasa 2 campur 4 kali negatif 2 campur H. Ini yang kita akan dapat 4 tolak 8 campur H akan dapat H tolak 4. Okay. Boleh? Sekarang dah dapat macam ni. Seterusnya apa? Seterusnya kita masukkan dalam cerita ni. Dalam cerita dia. Jadi kat sini, ini siapa? Ini adalah minimum atau maximum value. Ini siapa? Ini adalah paksi simetri. Bila kita masukkan dalam ni, yang ini akan jadi cerita dia X tolak akan jadi campur 2. Yang ini akan duduk belakang. Campur H tolak 4. Dia kata ungkapkan. Dalam keadaan M dan N ialah pemalar. Macam ni. Selesai cerita dia. Okay? Tengok, hebat. Okay? Sama. Cuma macam mana nak pergi ke situ? Ini cara ni. Jadi dia bagi macam tu terus dia direct. Dia pakai pertemuan kuasa 2. Yang ini kita pakai kaedah formula. Ingat kaedah formula ada 2 step. Yang pertama dapatkan X. Yang kedua dapatkan nilai minimum atau maksimum masuk. Dah siap. B. Diberi nilai minimum bagi fx ialah 8. Cari nilai H. Nilai minimum ni. Jadi H tolak 4 sama dengan 8. H sama dengan 12. Dah selesai. Sebab tu yang ni penting formula ni. Hafal. Ni X sama dengan negatif batua ni. Batua saya panggil B2. B2 ke batua B over 2A tu. Yang ni banyak guna ni. Banyak guna. Okay. Nombor 5. Pergi nombor 6. Nombor 6. Kita ada dalam bentuk ketaksamaan. Ini kita panggil dia ketaksamaan kuadratik.
Kalau kamu nampak soalan ketaksamaan kuadratik, langkah pertama kamu kena buat general form. General form maksudnya apa? Samakan dengan kosong. Soalan ni tak ada sama dengan, maksudnya kita jadikan sama ada lebih besar atau lebih kecil kosongan. Dan janji belakang dia mesti kosong, mesti kuadratik, mesti dapat ABC. Nombor 2, faktor. Faktor macam biasa je, guna kalkulator. Guna kalkulator. Nombor 3, graf. Graf ni kena buat apa? Kena buat graf, bentuk graf, kena buat garis, bentuk graf, lepas tu kena lorek. Dah lorek ni akan menghasilkan jawapan. Ini untuk ketaksamaan. Biasanya untuk silibus kamu, soalan ni memang selalu ada lah. Ketaksamaan kuadratik. Nombor 6, tengok. 3x kuasa 2 tolak 5x tolak 16. X 2x campur 1. Selesaikan. 3x kuasa 2 tolak 5x tolak 16. 2x kuasa 2 campur x. Okey, pindah. 3x kuasa 2 tolak 2x kuasa 2 tolak 5x. Ni saya buat satu-satu lah. Tak ada shortcut Dah dapat kosong. Boleh sampai sini. Tak susun lagi. X kuasa 2 tolak 6x tolak 16. Okay. Masa kamu faktor, kamu jangan buat macam kuadratik, kamu buat garis dulu. Okay. Graf dia apa? Senyum. Baru ambil kalkulator. Okay. A kita berapa? A kita 1. B negatif 6. C negatif 16. Dapat jawapan kat situ. 8 dengan negatif 2. Baru isi. Yang kecil belah kiri, yang besar belah kanan. Kemudian saya bulat lupa bagi tahu. Ini bentuk graf. Ini lorek mana? Bentuk graf positif. Lorek mana? Lebih kecil bawah. Dapatlah jawapan. Apa jawapan kita? X berada di antara. Kalau atas ada sama dengan, bawah pun ada. Tak je. Negatif 2 dan 8. Itu cerita dia. Untuk ketaksamaan kuadratik. Okey. Belah. Ini banyak ketaksamaan kuadratik kat sini. Bagi cekap buat ketaksamaan kuadratik ni sebab yang ini biasanya markah dia 3 je. 3 je markah dia. Okey. Nombor 7 sama cerita dia. X sama dengan negatif 3x kuasa 2 campur 2x campur 13. Ini best case sebab dia bagi tahu apa? Bila dia bagi tahu fx lebih kecil 5, kamu kena tulis ni dulu, jangan silap. Lepas tu baru ganti belah sini. Dia kena ganti belah kiri. Okey. Kita akan dapat garis tu negatif 3x kuasa 2 campur 2x campur 13 tolak 5 kosong. Negatif 3x kuasa 2 campur 2x campur 8 lebih kecil pada kosong. Buat graf. Graf apa? Pasang. Ambil kalkulator. A negatif 3, B 2, C 8. Negatif 4/3 dan 2. Okey. Dapat jawapan dia. Ni lorek mana? Bawah. 2 kawasan lorek, jawapan asing. Asing jawapan. Yang pertama X kiri. Negatif 4/3. Yang kedua X kanan. Itu cerita dia. Nombor 8. Nombor 8 terus Graf fungsi kuadratik fx
sama dengan Px kuasa 2 tolak 2x tolak 3. Tidak bersilang dengan paksi X. Tidak bersilang dengan paksi X apa? B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil pada kosong. Cari julat nilai P. Masuk je lah. Negatif 2 kuasa 2. 4. P negatif 3. Ini senang sikit lah. 4 campur 12P. Naik atas. 12P negatif 4. P negatif 1/3. Kalau macam ni senang. Markah dia pun sama 3 je. Okey. Yang ni semua kamu dah cakap lah. Boleh buat lah ni. Okey. Saya akan skip. Boleh buat kot kan. Kamu try lah kan. Ni semua lebih kurang sama dah cerita dia ni. Okey. 10. Saya terus nak pergi dekat index log. Masuk topik seterusnya, index log ni. Soalan 2015, nombor 1. Dia bagi kat situ 3 kuasa 2x sama dengan k. Kemudian 3y sama dengan h. Dan 3y campur 2x sama dengan 7 tambah 9 kuasa x. Ini soalan pastia. Soalan pastia dia boleh lagi senang lah, tak ada. Nampak, semua nampak pelik sikit lah. Kan? Macam biasalah, yang ni semua boleh pecah. Yang 2 ekor ni boleh pecah, 9 boleh tukar jadi 3. 7 jangan mesti biar lah. Apa suruh dia 7. Okey? Tengok cerita dia, kita buat yang pertama, saya akan buat 3y pecah dengan 3 2x. Cara pecah. Sama dengan 7 tambah yang ini 3 kuasa 2x. Sekarang kita dah boleh ganti lah cerita dia. Y adalah h. Ini adalah k. 7 tambah k. Soalan nak ungkapkan k. Kumpul. Faktorkan. Potong. Turun bawah. Siap. Dia kadang-kadang soalan, kalau kau baca sekali imbas, kamu rasa macam, oh susah juga ni. Kan? Kamu tulis dulu. Dia tulis, sambil tulis tu dia nampak idea. Dia biasanya kalau ini sedlong ni, idea dia datang lah kalau biasa buat. Nombor 2, diberi log 2x sama dengan h. Log 2y sama dengan k. Ini ungkapkan log 2 x kuasa 3 per y. Sekali imbas kalau kita tengok soalan ni, kita tahu soalan dia adalah soalan yang agak senang sikit lah kan. Senang kenapa? Sebab asas dia dah sama, tak perlu tukar asas. Jadi perlu pecah aja benda ni kan. Pecah jadi apa? Log 2x kuasa 3 bahagi jadi tolak log 2y dah. Potong 3 bawa depan. Dia akan jadi 3h tolak dengan k dah. Kalau macam ni masuk exam best sebab markah dia 3 ni. 3 kalau dalam MLab maksudnya markah okey lah. Okey banyak lah sebab markah dia 2, 3, 4. 3 tu kita kira banyak juga lah. Fazlina, yang mana Fazlina tanya ni jauh-jauh? Negatif 3. Dah jauh dah cikgu. Dah jauh. Kamu cakap lah sebab saya kadang-kadang saya tak baca chat tu. Kalau saya sanggup kamu cakap terus. Dapat ikut tak apa. Okay. Nombor 2 dah, terus saya masuk nombor 3 kat sini. Nombor 3 kat sini diberi bahawa A sama dengan 1 per X kuasa 3. Soalan yang pertama A. Dia suruh cari log
X, A. Soalan macam ni, dia ada dua kaedah. Yang pertama, kita boleh ubah ke atas untuk dapatkan dia. Ubah ke atas. Ubah ke atas maksudnya kita mulakan dengan benda ke atas. Contoh macam soalan ni. Saya akan mulakan, kita buat ni, mula ke atas. Maksudnya A sama dengan, ni tukar jadi X kuasa negatif 3. Saya akan mula ke atas. Bila saya letak sini log X, maka celah ni pun akan letak log X juga. Macam tu. Dia dapatlah jawapan kita kat situ. Log X. A adalah sama dengan apa? 3 log X. Apa tu? X. Negatif 3 log XX. Apa jadi kat log XX? Log XX boleh mati. Sebab nilai dia 1. Jawapan dapatlah negatif 3. Dia mula ke atas. Kadang-kadang ada soalan yang mula kat bawah, dapat ke atas. Dia terpulang. Kamu tengok soalan dia terpulang. Dia bagi 2 log AX. Yang ini kita mula kat bawah. Sebab apa? Kita dah ada log XA. Dia nak log AX. Jadi kita panggil dia pertukaran asas. Jadi saya terus buat 2 log X per dengan log X. Itu cara kita tukar asas. Masuk asas dia. Apa? X. Bawah A. Itu dia. Dah dapat jawapan. X akan apa? Mati. Siapa tinggal? 2. Log XA ni. Cara dia. Dia flow dia. Cara dia perjalanan cerita dia. Okey. Nombor 3. Sudah. Nombor 4 Nombor 4 kat sini soalan dia log P2 sama dengan X, log P5 sama dengan Y. Okay. Soalan dia ungkapkan. Sama macam tadi ungkapkan. Log 5, 8 P kuasa 2. Walaupun dia kamu tengok masalah dia kat sini asas dia P5. Asas tak sama. Jadi bila asas tak sama dalam log, langkah pertama kita kena samakan asas dulu. Sebab tu saya akan buat dia nak apa? Ramai P per log P. Okay. Masukkan orang atas 8 P kuasa 2 bawah 5. Pecah. Ni saya pecah ke kanan. Senang sikit. Ni dua orang, dia akan jadi log P8 campur log P kuasa 2 per log P5. Baru turun. Okay. Log P8, kita tak ada nombor 8, kita ada nombor 2. Tapi kita tahu 8 boleh tukar kepada log P 2 kuasa 3. Potong 3 pergi depan. PP mati. Yang tinggal apa? Tambah 2 per bawah dah ada log P5. Terus dapat jawapan kita 3X tambah 2 per Y. Okay. Pertukaran asas tu penting. Macam mana nak tukarkan asas okey. Nombor 5, saya selit kat sini. Macam muat ni kan. Okey. Log A7 sama dengan R. Soalan minta apa? A. Log A49. Ini senang, kenapa? Asas sama. 49 ada kaitan. Jadi kita tukarkan jadi log A7 kuasa 2 potong 2 pergi depan. Terus dapat jawapan 2R. B. Log 7. Log 7 3, 4, 3. A kuasa 2. Sama macam tadi. Bila log 7, kita ada log A. Jadi kita tukar dulu jadi log A. Saya akan letak log A per log A. Atas dia 3, 4, 3 A kuasa 2. Bawah 7. Bawah tak ada masalah. Dia dah ada R. Atas kita kena pecah. Ini kita pecahkan jadi
Turun tak buat. Log A 3/3 adalah 7/3. Campur log A kuasa 2 per log A7. Dah selesai. Potong 3 bawa pergi depan. Potong 2 bawa pergi depan. Potong AA. Tinggal jawapan kita akan jadi 3R campur 2 per R. Untuk soalan nombor 5. Okay. Nombor 6. Okay. Nombor 6 dia bagi log K9 sama dengan 2. Kan? Soalan pertama dia minta K. Macam mana nak minta K ni? Tengok senang je minta K ni. Pertama apa kamu buat? Kamu boleh pindah K ke sebelah. Bila kita pindah K ke sebelah dia akan jadi apa? 9 tinggal K pindah sebelah akan jadi K kuasa 2. Kemudian dia nak K. 2 ni pindah pula. 2 pindah akan jadi punca kuasa 2. Dapatlah jawapan. Oleh sebab itu K sama dengan 3. Okay. Dapat terus kan? Kita pergi terus sebelah A dah B log 9 1 per K. 1 per K tu saya akan tukar jadi K kuasa negatif 1. Kan? Yang ni potong pergi depan negatif log 9K. Ni. Kenapa saya buat macam ni? Sebab apa? Dia kalau nombor 2 orang ni dengan ni, dia senang kita buat. Kalau kita guna pertukar asal pun dah senang dah. Negatif kita jangan kacau tu. Sebelah. Kan? Kita akan dapat garis tu sama dengan negatif. Dia jangan kacau. Log kita ada log K. Jadi saya akan buat log K per log K. Letak K ke atas, letak 9 kat bawah. Ini kamu dah nampak cerita dia. Negatif 1 per 2. Dia nampak. Bila dah cekap pertukaran asas ni, dia dah senang lah. Sebab soalan exam yang paling dahsyat pun melibatkan pertukaran asas. Okay. Terus. Nombor 7. Nombor 7 kat sini, dia melibatkan apa? Selesaikan persamaan. Ni indeks. 2, 3X sama dengan 8 campur 2, 3X tolak 1. Yang ini soalan melibatkan topik indeks yang ada tambah atau tolak ni. Ni kena ingat. Kalau indeks melibatkan tambah tolak, dia lain cerita dia. Tambah tolak apa? Yang pertama kamu kena pecah. Lepas pecah, nombor 2 kamu kena faktor. Baru dapat cerita dia. Tapi sebelum pecah, kamu akan gunakan kemahiran algebra biasa. Algebra biasa mengatakan kalau sini ada X, sini ada X, kita kena kumpulkan. Kumpulkan bersama-sama. Jadi langkah pertama saya buat 2, 3X tolak dengan 2, 3X. Saya pecah tak siap. 2 negatif 1. Sama dengan 8. Algebra kumpul. Cuma yang ini bahaya dia. 2, 3X ni kadang-kadang tak nampak. Kadang-kadang 2, 3X sebenarnya dia depan dia ada 1. Macam X. X maksudnya depan X ada 1X sebenarnya. Bila kita faktor, yang kita faktor adalah 2, 3X. Yang tinggal apa? 1 tolak 1 per 2. 2 kosong lagi 1 per 2. 1 tolak 1 per 2, kamu akan dapat 1 per 2. Nampak? Okey. 2 potong, darab. Kita akan dapat 2, 3X sama dengan 16. 16 adalah 2 kuasa 4. Baru dapat cerita dia. Potong.
X sama dengan 4/3. Kaedah kita panggil dia kalau ada seorang indeks yang melibatkan tambah tolak. Sebab tu markah dia 4. Dia bukan 3. Dia panjang sikit cerita dia. Okey. Ni dia pakai U dia pakai ni. Ni saya tak suka macam ni. Saya guna cara macam ni. 4 pecah 4 tu. Okey, nombor 8. Selesaikan 27 3 2x campur 4 sama dengan 1. Yang ini ada pelajar cikgu ni tambah tolak. Ini tak kira. Ini kuasa dia tambah tolak. Bukan asas dia ditambah tolak. Yang ini boleh buat macam biasa. Samakan asas saja. Yang ini akan jadi 3 kuasa 3. 3 2x campur 4. 3 kuasa kosong. Potong semua 3. Yang darab akan bertukar jadi tambah. Jawapan akan dapat 3 tambah 2x campur 4 sama dengan kosong. 2x sama dengan negatif 7. X akan dapat negatif 7/2. Okey. Dapat itu. Nombor 9. Log pula. Kan? 1 campur dengan log 2 X tolak 2 sama dengan log 2X. Okay. Jadi kalau aku mau tengok situ, log pun sama kisah dia. Kan? Sini ada log, sini ada log. Kita boleh guna keadaan kat mana? Kita boleh letak semua orang ada log. Contoh 1 ni tak ada log. Kita boleh letak. Contoh saya gunakan kaedah letak log. Kalau seorang ada log, semua bagi ada log. Kita akan pakai cerita dia log 2. Bila log dah sama, log 2 dengan log 2 ni boleh gabung. Bila gabung, formula kita apa? Tambah, kita tukar kepada darab. Dia akan jadi 2x tolak 2 sama dengan x. Dah selesai cerita dia. Nampak? Sini akan dapat 2x tolak 4 sama dengan x. X akan dapat 4. Selesai. Nombor 9. Cuma sistem dia apa? Kalau seorang tak ada log, kalau seorang ada log, semua ada log. Bila semua ada log, senang. Kita boleh selesai. Log dia mesti asas yang sama. Kalau seorang tu asas tak sama, kita kena samakan asas dia. Okay? Nombor 10, dah berat. Sekejap, Nombor 10. Nombor 10 kat sini, log lagi. Tapi log ni log yang memang gangster. Saya panggil log gangster. Sebab log dalam log. Log dalam log, jumpa log. Log darab log. Dia bagi kat situ, log 3, 2. Kan? Log 3, X tolak 4 sama dengan 1. Wow. Ini kadang-kadang kacau cerita dia ni. Kan? Log 3 darab dengan log 3 ni. Dalam SPM biasanya soalan kita dia melibatkan apa? Kalau log dia tambah. Dia tambah. Yang ni tiba-tiba dia ada ni. Kan? Kalau kamu tengok sebenarnya suatu saya jam. Dia sepatutnya tak boleh macam ni. Dalam SPM dia mana ada macam ni? Dia sepatutnya apa? Nampak? Ada pelajar pergi buat memang tak dapat lah cerita dia. Dia salah soalan, salah print. Okay? Dia tak boleh. Log biasanya dia tak boleh log darab dengan log. Tak boleh cerita dia. Ada tapi tak boleh buat macam ni. Dia kena letak kurungan besar, panjang cerita dia lagi. Dia salah tulis. Kan? Lepas tu sini ada tambah. Kamu kena cam cerita dia. Kalau kamu rasa macam pelik, angkat tangan. Angkat tangan, pengawas akan tengok. Dia akan cuba hubungi apa. Mungkin ada salah kalau dia kata, okey memang macam tu, pasal teruskan. Kan? Takut dia terlepas pandang pembetulan. Okey. Jadi cantik. Jadi terus ni sebenarnya soalan dia tak susah pun. Ni 3 dengan 3 dah sama. Kamu boleh gabungkan terus jadi 2
X tolak 4 sama dengan 1. X tolak 4 sama dengan 1/2. X sama dengan 1/2 campur 4. Kita akan dapat 9/2. Mesti ada. Jadi dia bagi ni. Ini soalan ni. Dia ada. Sorry. Saya lupa. Saya silap. Ni 3 lupa. 3 maksudnya sini saya lupa. Kena buat log 3. Baru betul. Potong. Ini bukan 1 kan? 3. Tak boleh. 9 campur 3. Berapa ni? 8 campur 3, 11. Okay. Betulkan balik. Sebab salah print awal tu dia jam sekejap. Okay. Nombor 11. Ringkaskan. Soalan macam ni dah tak ada dah sini. Ini dah tak ada. Kamu dah tak jumpa. Dia dalam mat sekarang ni. Dia tak ada. Dalam mat tak ada dah. Tapi tak tahulah. Kita tak tahu. Saya cakap tak ada. Tiba-tiba dia keluar. Okay. Sepatutnya dah tak ada. Dia dah last kali 2014 ni kan. 9x kuasa 5y. Kita apa? Ringkaskan. Simplify. Nombor dulu. Nombor 6 kuasa 2. 36/9. Lepas tu X. X kuasa 4 kali 2, 8 tolak 5. Okay. Y pula. Y kuasa 6 tolak 1. Dapat jawapan kita. 36 bahagi 9, 4. X kuasa 3, Y kuasa 5. Sebab tu saya beritahu soalan ni tak ada dah. Sebab soalan ni sebenarnya dia dah masuk dalam mat biasa. Dia bukan mat. Tapi tak tentu. Ada orang kata tak ada, tapi yang tak ada tu kita kata tak masuk ni, masuk. Yang ini kamu tengok dalam kerja dia, wow. Kan? Okey. Kalau kamu jumpa soalan macam ni, yang ini dalam kelas saya banyak, selalu saya ajar macam ni. Okey. Benda ni. 3 kuasa P sama dengan 5 kuasa Q sama dengan 15 kuasa R. Kalau kamu nampak 3 orang macam ni cerita dia, kamu kena pecah dua. Kan? Yang pertama, sebelah kiri kita pecahkan dia orang ni jadikan seorang yang kita panggil K. Jadi 3 kuasa P sama dengan K, 5 kuasa Q sama dengan K, 15 kuasa R sama dengan K. Okay. Lepas tu yang ini pindah. P pindah sebelah akan jadi 1/P, Q pindah sebelah akan jadi 1/Q, R pindah sebelah 1/R. Itu langkah pertama. Yang kedua, sebelah kanan. Apa nak kena buat sebelah kanan? Kaitan antara 3 orang. Kaitan dia simple lah. Kamu tengok pun tahu. 3 darab 5 sama dengan 15. Okay. Dia boleh jadi bahagi. Dia boleh jadi kuasa. Suka hati dia. Sekarang dah dapat kaitan ni, kamu hanya perlu gantikan saja. Siapa 3? K. 1/P. 5 K 1/Q. 15 K 1/R. Bila asas dah sama, automatik dalam indeks kita belajar. Kalau asas sama, kita boleh potong, tukar jadi tambah. Dapatlah 1/P campur 1/Q sama dengan 1/R. Soalan nak apa? Ungkapkan R. Ungkapkan R ni, kita tengok R kat bawah tau. Jadi kita kena darab silang. Bila nak darab silang, tak boleh ada tambah. Dia kena samakan pembawah. Jadi saya akan cross sini, cross sini, cross sini. Untuk samakan bawah. Dia akan jadi apa? Q campur dengan P per dengan PQ. Sama dengan 1/R. Baru kita boleh silang. Jadi R sama dengan PQ per, bagi cantik lah. P tambah Q. Selesai. Itu kalau dah nampak macam ni je ni cerita dia. Okay. Dia bagi. Dengan log ada. Log ada, saya pun tak tahu kenapa mana tak nak. Macam dia buat. Kan? Panjang cerita dia. Kan? Ni semua tak payah macam ni. Ini kaedah. Okay. Tengok nombor 13. Ini skema jawapan ni. Skema jawapan. Markah 3.
Satu pelajar tengok bakal 3 macam ni takut. Kan? Okey. Nombor 13. Apa ya? Nombor 13. Tengok. Yang pertama. Diberi 25 H campur 3. Per dengan 125 P tolak 1 sama dengan 1. Ini senang. Kenapa saya begitu senang? Sebab 1. Kalau banyak cerita lain ni 1. 1 ni boleh pindah terus ni. Pindah terus ke sebelah. Kita akan jadi 25 H campur 3 sama dengan 125 P tolak 1. Lagi satu dia senang sebab apa? 25 dengan 125 ni ada kaitan. Dia ada kaitan. Iaitu yang ni 5 kuasa 2. Tak balik. Yang ini 5 kuasa 3. Letak balik. Jadi 5 dengan 5 mati. Yang tinggal apa? 2H campur 6 sama dengan 3P tolak 3. Soalan nak ungkapkan P. 3P 2H campur 9 potong 3 turun bawah. Tulis bagi cantik. P sama dengan 2H campur 9 per 3. Okey? Senang ni boleh buat dah. Log boleh buat dah. Kan? Paper 1 sebenarnya bagi saya lah. Topik yang paling saya tak suka ataupun paling susah bagi saya dalam kertas 1 adalah statistik. Tak suka statistik kan. Tapi buat dapat juga. Tak suka maksudnya kita takkan buat dulu. Saya takkan buat dulu kelas kemudian. Okey. Nombor 4 lagi tu kebarangkalian. Wah, yang tu pun sama. Nombor 14 log M 324 tolak dengan log punca kuasa M 2M sama dengan 2. Kat sini kamu tengok cerita dia. Log asas tak sama. Ini tak ada log pula. Jadi kita kena samakan asas. Jadi macam mana nak samakan asas? Nak jadikan punca kuasa M ke nak jadikan M? Jadi kat sini saya cerita kamu mana senang. Mana senang? Bagi saya yang senang adalah kita jadikan dia M. Macam mana nak jadikan dia M? Punca kuasa nak jadikan M maksudnya kita kena hilangkan punca kuasa. Macam mana nak hilang punca kuasa? Kamu hanya perlu kuasa 2 kan? Bila kamu kuasa 2 kan yang bawah ni, yang atas pun akan ikut. Macam tu. Okey? Simple je. Yang ini pula letak je. Selesai masalah ni. Terus jadi apa? Log M 324 tolak log M 4M kuasa 2. Sama dengan yang ni 2 log M. Sekarang nak matikan log 2 tak boleh duduk sini. Dia tak mati log ni. 2 potong naik balik atas baru boleh mati log. Mati. Apa jadi tolak? Dia akan jadi 324 per 4M kuasa 2 sama dengan M kuasa 2. Cerita dia. Naik atas. Naik atas jangan naik 4 sekali. Cikgu, tak boleh naik sekali. 4 tak payah ni boleh tekan kalkulator ni. 324 bagi 4 boleh tekan kalkulator. 32 bagi 4. Kalkulator ni 324 bagi 4. 81. Kan? Jadi kat sini tinggal 81. Kat sini naik akan jadi M kuasa 4. Jadi punca kuasa 4. Dia dapat jawapan itu M akan dapat 3. Habis cerita dia. Nampak? Okey? Dia punya jalan kerja. Kan? Macam cerita dia buat. Cara dia pertukaran asas dia lah. Dia shortcut sikit je. Shortcut sikit je jadi cerita dia. Okay? Sampai sini. Mana tadi? Yang sangkut. Ada yang sangkut ke? Nas, yang mana kan? Nombor apa? Nas lah apa?
Apa ni? Oh, Fazlina. Okey, Fazlina. Nombor apa Fazlina? Sekejap cikgu. Takut saya salah kira. Saya biasanya kadang-kadang saya salah. Apa dia ni? Oh, Azman ada. Lama tak nampak Azman. Rajin study ni. Ya, cikgu. Kamu ambil berapa subjek Azman? Banyak kan? 10? 11? 9. 9? Oh, maksudnya sains tulis lah kan? Ya, cikgu. Ambil tu apa, bahasa Cina ke tak ada? Tak ada, cikgu. Sebab Cina untuk yang ada parents Cina saja. Oh, okey. Mana Fazlina, jumpa ke? Yang ni ke? Negatif 3? Bukan. Saya tak ingat mana satu. Sekejap cikgu, sekejap. Tapi